السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin ke surat 56 baris 9 daripada atas. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan daripada segala kecelaan yang mengubahkan kejadiannya seperti juzam dan baras dan tiada pemalu. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan syarat seseorang itu menjadi seorang rasul. Jadi sambung katanya, dan daripada, yakni suci ataupun bebas rasul tersebut daripada segala kecelaan yang mengubahkan kejadiannya, kejadian seorang rasul. Kejadian di sini dengan maksud tubuh badan lah. Contoh dia seperti juzam. Penyakit juzam, penyakit yang meluruhkan daging. Maka dia akan melarikan manusia daripada dia. Maka itu mustahil berlaku ke atas rasul. Walaupun harus pada akal kita mengatakan rasul boleh sakit, tapi sakitnya itu ada qaid dia, iaitu dengan syarat sakitnya tidak menyebabkan orang ramai lari. Jadi penyakit juzam adalah salah satu penyakit yang menyebabkan orang ramai lari. Jadi ternafilah fungsi rasul tu. Dan baras, baras ni kulit putih-putih tu, baras lah. Penyakit juga, penyakit kulit. Tadi tu luruh daging, ni baras. Jadi Nabi Ayub alaihi salam, yang kata ceritanya berulat badan dan sebagainya, sampai diletakkan semula ulat tu dalam badannya, hak tu khilaf ulama apa status dia. Senang ceritanya, cerita tu Israiliyat. Tu salah satu pandangan ulama lah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala kata, cerita berkenaan begitu ialah Israiliyat. Israiliyat ni ialah cerita yang tak boleh ditolak dan tak boleh diterima. Terima pun tidak, tolak pun tidak. 100% tidak diterima, 100% pun tidak ditolak. Dia panggil cerita rekaan-rekaan puak-puak Bani Israel. Jadi bila kita faham asas berkaitan dengan rasul, penyakit dia itu tidak boleh menyebabkan penyakit yang menyebabkan orang lari, maka cerita berkenaan Nabi Ayub tu macam-macam perbahasan ulama. Salah satunya ialah dikatakan cerita tersebut Israiliyat. Itu salah satulah. Panjanglah, ada banyak lagi. Itu salah satu je. Kita bagi satu sudah. Akan datang disebut juga, tak silap. Tu pandangan Syekh Ibn Hajar. Jadi kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tiada pemalu. Jadi itu mustahil. Nabi dan Rasul tak ada sifat pemalu.
Jadi bila tidak ada tidak ada sifat pemalu, orang pun lari juga. Terlalu ganah sangat. Tidak ada sifat pemalu. Nabi SAW sifat pemalu dia lebih malu daripada seorang anak dara. Yang duduk di bilik. Dan umpama makan di jalan, tu mencacatkan maruah Rasul. Begitu juga kita orang masjid surau ke, orang aling ke, dia makan sambil berjalan, dia makan sambil berdiri, itu mencacatkan maruah dia. Hukum dia makruh, tak haram pun, tapi dia menjatuhkan maruah. Bila menjatuhkan maruah ni dari sudut wali, contohnya wali pernikahan, bukan, dari sudut saksi pernikahan, dia tidak boleh jadi saksi. Sebab apa? Sebab dia melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dia. Salah satunya makam jalan lah. Betul lagi makam lari. Yang ni makan di jalan, makna makan diri di tepi jalan. Salah satu perkara yang menjatuhkan maruah. Kemudian kata musannif, dan hina usahanya usaha Rasul. Hina ni makna pekerjaan yang dikerja Rasul itu dipandang lekeh, dipandang hina. Contoh dia seperti tukang buang darah, tukang bekam. Jadi tukang bekam kalau dibuat oleh orang yang layak, tak apalah. Tapi kalau orang, contohnya orang tu ada jawatan, orang tu pangkat tinggi, orang tu orang alim, tiba-tiba dia bekam, tu jatuh maruah. Tak haram jatuh maruah ya. Macam orang alim kan, orang alim pakai singlet yang singlet yang lubang-lubang tu, tengah-tengah jalan. Jatuh maruah dia. Pakai lagu tu, pakai t-shirt boleh tahan ni. Ni pakai gitu. Jadi jatuh maruah dia lah. Itu juga orang lain kau siapa-siapa yang dia tu ada pangkat mulia, tiba-tiba dia kerja menyapu sampah, kerja buang sampah. Tu semua kerja-kerja yang hina. Bukanlah kata kita menghina ke orang lain, bukan. Ni bukan masalah menghina ke orang. Kerja tu sendiri hina. Nampak hina di sisi mata manusia, maka Rasul tidak layak kerja sedemikian. Kemudian, dan terpelihara ia Rasul daripada segala dosa, dahulu daripadanya, yakni sebelum daripada jadi Rasul, atau kemudian daripadanya selepas jadi Rasul. Itu tidak ada dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Semenjak dia lahir sampailah mati, tidak ada dosa sikit abuk, tidak pernah buat dosa. Adapun hadis-hadis dan ayat Quran yang menunjukkan zahirnya Rasul itu macam buat dosa, maka wajib takwil. Jadi Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain, siapa yang mendakwa dan beriktikad Nabi Adam alaihi salam berdosa kerana makan buah yang dilarang Allah Ta'ala, walaupun dosa kecil, hukumnya kafir. Jadi mengiktikadkan Rasul ini ada dosa, hukum dia boleh jatuh kafir. Kemudian, dan jikalau tergagah, tergagah ni apa? Terpaksa, orang paksa kita. Mengaku tak Rasul ni ada dosa, mengaku kafir lalu. Bukan kan? Silap. Ni bukan masalah kafir ni. Dan jikalau tergagah ni terpaksa. Tergagah ni terpaksa. Orang tak akan boleh paksa Rasul buat dosa. Tak boleh. Orang paksa acu pistol ke, pergi zina cepat. Tak zina aku tembak. Tak ada. Tidak akan boleh berlaku pada Rasul, walaupun atas jalan tergagah. Tergagah ni makna tidak ada kehendak untuk buat, tiba-tiba terpaksa buat sebab ada ancaman. Ataupun terlupa sekalipun. Terlupa pun tak boleh. Terlupa tak boleh kau. Ada apa yang Nabi Rasul terlupa tu? Kalau Nabi dan Rasul ada yang dalam bab ibadat, bab terlupa ni dia kena ada takwil. Contohnya Nabi SAW pernah sembahyang 5 rakaat, pernah terkurang 4 rakaat, pernah terlebih rukun. Maka disunatkan apa? Disunatkan sujud sahwi kerana tidak sengaja. Macam mana kita nak kata Nabi SAW tu adakah dia lupa? Sedangkan sifat Rasul ni tak boleh lupa. Lupa ke? Lupa kan? Saya kira orang dakwain Rasul terlupa kot, bagi tahu Allah Ta'ala kata gini-gini. Sudah. Jadi kata Syekh Bajuri, Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, dalam hasyiah dia kata Nabi SAW sembahyang 5 rakaat, terkurang serakaat, terlebih rukun dan sebagainya.
Ialah kerana fana kepada Allah Ta'ala, terlalu asyik dengan Tuhan dalam sembahyang sehingga terlupa rakaat. Gitu. Kita bukan terlupa rakaat sebab asyik dengan Tuhan. Kita asyik dengan phone. Asyik dengan dunia sampai terlupa. Sehari aku nak apa? Lupa. Tu imam lupa. 3 ke 4. Sudah. Nabi SAW bukan begitu. Dia lupa kerana terlalu asyik dalam sembahyang sehingga ingat Allah Ta'ala tu tak ingat benda lain dah. Sehingga terlebih atau terkurang atau terlebih rukun dan sebagainya, maka disyariatkan sujud sahwi. Maka barang yang rupa dosa yang jatuh, yang berlaku daripada setengah daripada mereka itu Rasul, maka wajib kita takwilkan. Wajib takwil. Wajib takwilkan kecelaan yang jatuh, yang berlaku pada Ayub. Tu dia sebut. Nampak macam kok mana Nabi Ayub alaihi salam ni penyakit sampai tahap orang lari macam boleh lari, penyakit berulat dan sebagainya. Wajib takwil. Antaranya salah satunya pandangan hak tadilah, itu cerita Israiliyat. Cerita dia sakit dia tak sampai gitu pun. Sakit dia gatal-gatal je, tak sampai keluar cacing, keluar ulat dah. Gatal-gatal gitu je. Itu pun ada dalam syarah Uqudul Jain. Dan ada lagi lah yang mengatakan, ada juga Nabi Ayub sakit gitu, tapi masa tu bukan Rasul lagi. Ada gitu pula. Ini macam-macam pendapat lah berkaitan dengan kisah Nabi Ayub tu dalam kitab-kitab tafsir. Dan rupa dosa pada Adam. Ni banyak lah dalam Quran. Nabi Adam AS makan buah khuldi, jatuh. Jadi ini pun dalam kitab tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah buat puluhan takwil. Salah satu takwilnya ialah Nabi Adam AS tak tahu kata setan iblis itu tipu dia. Sebab iblis yang suruh. Iblis kata apa? Iblis kata Allah Ta'ala suruh. Jadi bila kata Allah Ta'ala suruh, para Nabi, para Rasul ni bila kata Allah suruh, buat dia pun makan, jatuh sungguh. Dia ingat iblis ni cakap betul, tipu punya. Jadi Nabi Adam AS pun jatuh ke atas dunia. Dan pelbagai lagi lah takwilan-takwilan yang tertentu kepada Nabi Adam AS. Itu salah satu daripada takwilan dia. Jadi bukanlah nampak Nabi Adam AS berdosa ataupun kecil. Kemudian kata dia, dan rupa dusta pada Ibrahim. Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala, puak-puak dia. Dia yang hancurkan, tapi bila tanya dia tak kata dia hancurkan, tapi Tuhan sebelah tu hancurkan. Jadi tu nampak macam bohong, tapi bukan kosak bohong pun. Tu. Dan buta pada Syuaib dan Ishaq. Nabi Syuaib AS kehilangan Nabi Yusuf, sehingga nampak sampai seolah-olah macam buta, padahal bukan buta, tapi ditanggung, diihtimal, ditakwil kepada selaput mata. Nangis banyak sangat sampai selaput mata terhalanglah penglihatan. Maka dia pun tak nampak. Selepas buat mari baju Nabi Yusuf tu tekak di muka, sembuh lalu. Tu dalam Quran belaka tu. Dan bukan buta, tu. Hanya bukan buta, dan hanya berselaput air mata juga. Tu Nabi Ishaq dan Nabi Syuaib. Kalau nampak zahir hadis ataupun Quran yang nampak macam mereka ni buta, bukan buta tapi selaput. Atau dikatakan kemudian daripada selesai menyampaikan segala suruhannya, suruhan Rasul. Ataupun pandangan kedua kata, mereka ni buta, tapi lepas selesai urusan mereka menyampaikan syariat kepada umat. Lepas pada tu nak jadi apa jadi ya? Kalau Nabi SAW lepas habis dia sampai kepada umat tu meninggal. Boleh jadi Nabi Ishaq dan Nabi Syuaib ni jadi buta selepas habis segala syariat disampaikan kepada umat dia pun buta. Kemudian atau dikatakan maka tiada mengapa seperti fitnah pada Daud. Maka tiada mengapa seperti fitnah pada Daud dan lainnya. Maka jangan kita ikut jahil setengah daripada ahli tawarikh. Betul tak tiada mengapa ni?
Betul lah. Maka tiada mengapa seperti fitnah pada Daud dan lainnya. Ni kenyataan ni. Kenyataan bukan suruh kata ni. Kenyataan tiada mengapa tadi. Tiada mengapa seperti fitnah pada Daud dan lainnya, lain daripada Nabi Daud. Maka jangan kita ikut jahil setengah daripada ahli tawarikh, ahli sejarah. Jadi ahli sejarah ada riwayatkan Nabi Daud alaihi salam ni bila jadi nabi, dia nampak isteri orang, dia berkenan, dia suruh cerai, dia kahwin dengan dia. Tu antara sejarah dia. Jadi tu nampak keaiban pada Nabi Daud lah. Fitnah besar tu. Kok mana Nabi Daud ni? Tengok perempuan pula tu, teringin pula isteri orang. Lepas tu suruh cerai, dia pula kahwin dengan dia. Parak gitu. Rasul apa gitu. Jadi tu sebahagian daripada ahli sejarah meriwayatkan benda sedemikian. Maka dia pun kata musannaf kita ni, jangan kita ikut kejahilan ahli sejarah tersebut. Maka jangan diiktikadkan seperti katanya kata ahli tawarikh, kerana membawa kepada kejahatan yang tiada harus pada syarak, yang membawa akan orang yang mengiktikadkan benda tadi kepada tercela pada agama. Boleh jadi fasik, boleh jadi kafir. Kalau sampai tahap menghina Rasul tersebut, boleh jadi kafir. Tu bahaya ni, bab Rasul, bab ketuhanan tidak boleh buat main, tidak boleh buat melawak. Kalau etikad saja begitu, boleh jadi kafir, boleh jadi fasik. Tu kata tercela pada agama. Tercela pada agama ni umum lah, ikut keadaan. Kadang-kadang boleh jadi fasik, kadang-kadang boleh jadi kafir. Kalau menghinakan, jadi kafir. Apa Nabi Daud teruk sungguh. Dia suruh cerai isteri orang, dia kahwin dengan isteri tu. Itu menghinakan Rasul, boleh jadi kafir. Tu. Jadi riwayat-riwayat tersebut tidak boleh diterima, perlu ditolak. Faidatun, ini satu faedah. Tiap-tiap anbiya yang disebut pada Quran, tiap-tiap nabi yang disebut dalam Quran tu, maka sekalian nabi-nabi tu Rasul. Dalam Quran, mana-mana yang sebut nama Nabi, dia tu Rasul lah. Melainkan Khadir. Nak baca Khidir boleh, nak baca Khadir boleh, nak baca Khidr pun boleh. 3 baca. Kalau kita Khidir tu lah. Kalau bacaan sahihnya Khadir. Bukan Khidir, bukan Khidr. Melainkan Khadir. Khadir cerita kat mana? Surah Al-Kahfi. Dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa anak murid, Nabi Khidir alaihi salam tok guru. Sebab Nabi Musa isytihar dia paling alim atas dunia ni. Maka Allah Ta'ala pun tegur Nabi Musa alaihi salam, ada lagi orang yang reti padamu, iaitu Nabi Khadir. Maka dia pun cari Nabi Khadir dan ikutlah dia. Sampailah cerita surah Al-Kahfi tu. Boleh baca sendirilah apa yang jadi tu. Jadi Musa ni kritik semua. Kritik saja apa yang disebut ataupun yang dibuat oleh Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir alaihi salam diberikan ilmu ladunni yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka dia tak tahu apa yang Nabi Khidir sedang buat. Bunuh anak kecil lah, pecah perahu lah. Nampak zahir macam dosa lah. Tapi ada sebab dia. Nabi Khadir suruh diam, dia tak mau diam, kritik juga. Olah kali pisah. 3 kali kritik, 3 kali tak apa, pisah. Pisah apa tu? Adalah pengajaran panjang lebar lah, kita tafsir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan segala anbiya daripada anak Sem. Baca Sem tu. kalau pronounce Inggeris lah, Sem. Kalau bahasa Melayu Sam. Sam tu siapa dia? Anak Nuh. Anak Nuh. Anak Nabi Nuh alaihi salam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ada 3 orang. Tak ingat nama dia. Ingat nama Sam ya. Dia ada 3 orang tu. 3 orang tu mewakili 3 benua. Ada lah, tak ingat kita tafsir Ibnu Katsir, dibincang panjang situ. 3 benua Afrika tu, Eropah tu, kata apa lah, belah sini. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan tiada daripada anak Ham. Anak Ham pun anak Nabi Nuh. Dia sebut lah. Ham, Sam, seorang lagi dia tak tahu. Dan iaitu dan Yafit. Yafit nama orang. Nabi Nuh belaka tu. Dan Yafit. Tu ni.
Untuk dah sini. Kemudian daripada nanti Raham dan Yafat. Oh, Yafat sini. Sini bukan. Sini Yafid. Mana-mana lah. Yafat ke Yafid. Anak Nuh belaka tu. Anak cucu dia lah. Itu bukan Nabi dia kata. Jadi kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Mana tadi? Yafid. Okey. Dan Yafid ataupun Yafat tadi jadi Nabi sekali-kali. Bukan dia kata melainkan Khadir dan segala anbiya daripada anak Sam, anak Nuh, dan tiada daripada anak Ham. Anak Ham ni mana anak cucu dia lah, keturunan. Dan Yafid, yakni anak cucu Yafid, jadi Nabi sekali-kali. Noktah. Dan segala anbiya yang kemudian daripada Ibrahim, daripada anak cucu Ibrahim, dan yang bukan daripada anak Ibrahim, 8 orang saja. Noktah itu. Dan segala anbiya yang kemudian daripada Ibrahim, kemudian mana selepas daripada Ibrahim. Daripada Ibrahim tu apa dia selepas tu? Daripada anak cucu Ibrahim. Dan yang bukan daripada anak Ibrahim tu 8 orang saja. Yang bukan daripada anak Ibrahim yang jadi rasul tu 8 orang. Iaitu anak cucu iaitu orang yang bukan anak cucu Ibrahim jadi rasul tu. 8 orang tu siapa dia? Iaitu Adam dan Syith dan Idris. Syith ni bukan rasul, dia nabi. Dan Idris dan Nuh dan Hud dan Saleh dan Lut dan Yunus. Noktah. Tu 8 orang. Tu 2 3 4 5 6 7 8. Tu bukan keturunan Nabi Ibrahim. Dan sekalian anbiya anak Yakub. Sekalian nabi-nabi itu anak Yakub, keturunan Yakub belaka, melainkan 20 orang. Banyak pula. Iaitu Adam dan Syith dan Idris dan Nuh dan Lut dan Salih dan Ibrahim dan Hud dan Shu'aib dan Ismail dan Ishaq dan Yakub dan Ayyub dan Yunus dan Khadir. 4 tu. Semua ni. 20 orang ni. Dia kata, dan sekalian anbiya, sekalian nabi-nabi itu anak Yakub belaka, melainkan 20 orang. Termasuk Yakub tu bukan anak lah. Yakub tu Yakub lah. Yakub bukan anak dia. Yakub tu Yakub lah. Jadi Yakub pun dia masuk sekali. Jadi dia kata, jadi nabi-nabi itu, segala nabi-nabi itu anak Yakub, melainkan 20 orang. 20 orang ni saja kategori nabi yang bukan anak Yakub. Betul lah. Yang bukan anak Yakub. Dia sebut tadi itulah. Selesai. Dan 4 orang kemudian daripada Isa yang disebut di dalam ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ayat itulah ayat Quran. Dan Khalid bin Sinan dan Muhammad. Noktah. Itu. Dia kata, dan 4 orang kemudian, ini selepas daripada Nabi Isa yang disebut dalam ayat wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ni kita tak tengok ni, kita tafsir ni. Dia ada 2 orang sini ni. Siapa lah, tak ingat lah. Lepas tu dan Khalid bin Sinan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu lepas daripada Nabi Isa. Dan Khalid bin Sinan ni dia bukan rasul lah, dia nabi sahaja. Lepas tu ada 2 orang lagi tu. Kena tengok lagi. Dan 4 orang yang daripada anbiya, daripada nabi-nabi hidup lagi. Bukan. Dan 4 orang yang daripada anbiya hidup lagi. Hidup lagi noktah. Ada 4 orang yang hidup lagi. 2 di langit, iaitu Idris dan Isa. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan mereka di langit ketika Isra Mi'raj. Dan 2 lagi di bumi, iaitu Khadir. Hidup lagi Nabi Khadir. Nabi Khadir hidup ke tak? Khilaf. Jumhur ulama hidup. Minoriti ulama kata mati dah. Lepas tu yang hidup, yang kata hidup ni bila meninggal? Bila Al-Quran diangkat dekat-dekat kiamat, baru dia meninggal. Tu Khadir. Ni pandangan jumhur lah. Kat mana Khadir sekarang? Wallahu a'lam. Tak payah cari lah. Cari buat apa? Tu. Dan Ilyas. Sama juga Nabi Ilyas alaihi salam pun hidup sekarang ni. Hidup lagi. Hidup dekat bumi.
tapi tak tahu kat mana. Okay. Lepas tu tak pelik kalau ada ulama-ulama yang jumpa Nabi Khadir, tak pelik. Tak pelik lah. Sebab atas pandangan kata hidup. Dan kalau jumpa sungguh memang sah lah hidup. Antara yang jumpa Nabi Khadir AS macam-macam ulama Melayu ada. Tuku Palu, tu ada cerita. Kenaan dengan jumpa Nabi Khadir AS. Tu pergi sana lah kita tengok apa cerita dia. Dan tuturan anbiya, tuturan ni bahasa. Bahasa nabi-nabi tu tiga lugat. Baca dengan lugat. Lugat tu bahasa lah. 3 bahasa ya nabi-nabi ni. Pertama bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi SAW lah. Nabi SAW antara orang yang berbahasa Arab. Bahasa Arab yang sempurna lah, bukan yang campur sekarang ni. Kemudian dan kedua bahasa Syriani. Dan ketiga bahasa Ibrani. Macam Syekh Daud sebut dulu, bahasa ni mungkin dia terjemah daripada asal bahasa Arab. Dia sebut dah dulu, awal-awal dulu. Semua wahyu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan bahasa Syriani dan bahasa Ibrani wujud ni bila dia terjemah pada kaum dia, maka jadilah bahasa Syriani, bahasa Ibrani. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahasa Ibrani itu bahasa segala anbiya, segala nabi-nabi daripada anak Yaqub. Tu Ibrani. Dan bahasa Syriani itu bahasa 5 orang nabi saja, iaitu 5 orang tu, Idris dan Nuh dan Ibrahim dan Lut dan Yunus. Senang baca. Nak cerita apa lagi? Tak pernah belajar bahasa ni. Dan bahasa Arab maka iaitu nabi yang berbahasa Arab, bahasa 12 nabi, iaitu 12 nabi itu Adam dan Syith dan Hud dan Salih dan Ismail. Mana pak dia Ibrahim tak bahasa Arab, anak dia Ismail bahasa Arab. Tu pelik tu. Dan Syuaib dan Khadir. Dan yang 3 orang disebut di dalam surah Yasin. Siapa tu tak tahu, kena tengok semula. Dan Khalid bin Sinan, ada bin tu. Dan Khalid bin Sinan dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu berbahasa Arab. Mujuk bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa yang paling banyak kosakatanya atas dunia ni. Banyak vocabulary. Nak sebut payah. Jadi bahasa kita miskin lah. Kata Iriskan, bahasa Melayu kita miskin. Nak terjemah ke Arab ke Melayu pun payah kadang-kadang. Benda tak ada dalam bahasa Melayu tapi nak kena terjemah juga, payah. Tu. Dan ikhtilaf ulama, adakah Nabi itu tertentu daripada manusia jua atau daripada jin? Jadi ada persoalan. Ada tak jin ni Rasul? Maka dia pun kata khilaf. Dia sebut ikhtilaf. Dia tak sebut khilaf. Sebab apa? Sebab ikhtilaf ni maknanya nak percaya ke, tak percaya tak fasik pun. Tu. Kalau ikhtilaf, kalau khilaf, dia perbezaan antara hak dan batil. Boleh jadi kalau kamu i'tikad hak salah, boleh jadi fasik, boleh jadi kafir. Tapi kalau hak ni nak i'tikad pun boleh, tak mau i'tikad pun tak ada masalah, sebab dia khilaf. Maka dia kata daripada manusia jua ni makna sahaja, atau daripada jin. Qaul yang mu'tamad, Nabi itu tiada daripada jin, melainkan daripada manusia saja. Sebab tu dia kata dulu, Rasul tu ialah insanun, manusia. Mana dia menolak pandangan yang mengatakan jin itu termasuk di kalangan Rasul. Begitu juga ada setengah kitab sebut laki-laki, kerana nak keluarkan perempuan dalam kalangan Nabi. Perempuan dalam kalangan Nabi pun ada khilaf. Cuma pandangan mu'tamad tidak ada perempuan dalam kalangan Nabi. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan hikayat daripada Nabi, dan hikayat daripada Ishaq bin Bashar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hikayat, adapun Nabi daripada jin dahulu, yakni sebelum daripada Adam, namanya Yusuf. Ada riwayat sebelum Nabi Adam ni ada dah Nabi, namanya Yusuf.
Lepas tu dibunuh oleh kaumnya, kaum Yusuf. Maknanya sebelum Nabi Adam dicipta, jin ada dah atas alam ni. Lepas tu ada dah rasul dalam kalangan jin sendiri namanya Yusuf. Lepas tu dibunuh dengan oleh kaumnya. Tu ada riwayat yang kata jin tu di kalangan rasul. Lesat. Ni nak percaya pun tak apa, tak mau percaya pun sudah. Tak jadi kafir pun kalau tak percaya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan adalah bilangan anbiya, nabi-nabi itu tiada seorang mengetahui akan bilangannya, bilangan nabi-nabi. Doktor. Tak ada seorang. Ini pandangan mu'tamad. Jadi macam mana? Kita wajib i'tikad banyak nabi, banyak rasul yang Allah Ta'ala utus. Tu ya. Berapa? Wallahu a'lam. Tu pandangan mu'tamad lah. Inilah qaul, inilah pandangan yang terlebih aula, yang terlebih diutamakan daripada dihinggakan, yakni dihadkan. Daripada kita hadkan 313 rasul, 314 rasul, 315 rasul. Itu lebih selamatnya wallahu a'lam. Sebab apa? Barangkali masuk yang bukan nabi dan keluar yang nabi. Contohnya pada hakikatnya 314 rasul. Tiba-tiba kita i'tikad 313. Mana kita tidak mengiktiraf satu nabi. Ataupun kita i'tikad 315. Padahal 314. Mana kita sudah mengiktiraf satu nabi yang bukan nabi. Jadi yang selamatnya wallahu a'lam. Selesai. Tetapi adalah setengah daripada riwayat menghinggakan banyaknya nabi, ada yang membilangkan, menghadkan bilangan, iaitu 100,000 dan 24,000, yakni 124,000, iaitu sekati 204,000. Ni formula ni. Jangan kata pula, kok mana pula sekati 2 laksa ni, laksa apa, Terengganu ke Penang kan? Ni formula dia. Sekati 2 laksa 4,000, iaitu 124,000 jumlah Nabi. Itu ada yang membilangkan sedemikian. Dan yang Rasulnya 313 orang. Dan satu riwayat 14 orang, yakni 314. Bukan 14 orang, 314. Dia ringkas ya. Dan satu riwayat 15 orang, 315 orang. 3 riwayat. Pandangan mu'tamad wallahu a'lam. Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah, ada satu kitab Jawi, dia menamakan seluruh rasul. Ada. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Kifayatul Awam pun dia sebut seluruh nama rasul 313 tu. Daripada start Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pelik-pelik nama Ezekiel lah. Nama macam orang putih pun ada. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan kata Ka'ab al-Ahbar, anbiya, nabi-nabi itu 1,400 dan 24,000. Kata Ka'ab al-Ahbar, jumlah dia 1,400 1,424,000. 1,424,000. Betul lah. Betul lah tu. 1,000. Dia kadang-kadang guna bahasa Arab pelik lagi. Betul kan? 1,400 dan 24,000. Mana 1,400. Mana 1,424,000. Gitu. 1,400 dan 24,000 maksudnya 1,424,000 Rasul, Nabi. Tu Ka'ab al-Ahbar. 1,000,000. Dia terjemah ke Arab gitu. 1,000 dan 400. Buat lagi 1,424,000. Makna 1,424,000. Gitu. Habis. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad lah. Maka wajib kita percayai dengan mereka itu, rasul-rasul dan nabi-nabi, atas ijmal jua, atas jalan umum. Atas jalan umum kita wajib i'tiqad kata ada nabi, ada rasul. Berapa? Wallahu a'lam. Tetapi wajib ia seorang belajar dan mengajarkan kanak-kanak dan perempuan seorang. Perempuan sini isteri.
Tetapi wajib ia seorang mana? Seorang laki-laki yang bergelar suami, belajar satu, dan mengajarkan kanak-kanak sini anak dia, dan perempuannya isteri-isteri dia, dan khadamnya, pembantunya, akan segala anbiya yang tersebut di dalam Quran. Wajib sebut. Sebab tu kita ajar budak-budak Adam, Idris, Nuh, Soleh tu, supaya percaya akan mereka itu kanak-kanak, perempuan dan khadam, dan dibenarkan sekalian mereka itu, silap-silap, supaya percaya akan mereka itu nabi-nabi, dan dibenarkan sekalian mereka itu nabi-nabi dengan tafsir, dengan terperinci. Kita wajib sebut Adam, Tamo, Nuh, Hud, Saleh sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu rasul yang ada dalam Quran, dan dia juga nabi. Selain daripada tu khilaf, Khadir, Khalid bin Sinan, Luqman al-Hakim, tu semua khilaf lah. Dan jangan disangkakan wajib kita percaya akan Nabi Muhammad saja. Syekh Daud kata, jangan kita sangka hak wajib percaya Nabi Muhammad, hak Nabi Isa tak percaya sebab tu Kristian punya. Tak betul. Kristian dia kata Nabi Isa Tuhan. Kita bukan iktiraf dia Tuhan, iktiraf dia Nabi dan Rasul. Tiada yang lain lagi. Tiada yang selain daripada Muhammad. Jangan kamu sangka kamu wajib belajar dan tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi lain kamu tak akui. Tak betul. Kerana percaya akan segala anbiya, segala nabi-nabi, sama ada disebut dalam Quran ataupun tiada, yakni tiada sebut dalam Quran, wajib atas segala mukallaf, yakni wajib percaya. Sebab tu kita kata wajib percaya, wajib i'tikad secara umum. Dia ni ada nabi, dia ni ada rasul. Berapa, siapa, itu lain kali lah pula. Itu kalau yang tak disebut dalam Quran, wajib i'tikad secara umum. Yang disebut dalam Quran, wajib i'tikad secara tafsil. Wajib kata Adam tu nabi dan rasul sebab disebut dalam Quran. Nuh tu nabi rasul sebab disebut dalam Quran. Tu kena tahu secara tafsil lah, terperinci, sebab disebut dalam Quran. Yang tak disebut dalam Quran, i'tikad secara umum sahaja. Dan yang tersebut di dalam Al-Quran itu 26 atau 25. Khilaf pula. Yang sebut dalam Quran jadi rasul ni 26 ke 25? Jadi kita alam Melayu 25. iaitu 26 atau 25 tu yang tersebut dalam nazam ini. Nazam sikit nazam apa? Bahar wasit, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, asma'u ruslin biqur'anin alaika tajibka adama Zakaria ba'du yunusuhum. Tu cara lagu dia. Ni ilmu arud dia panggil, bahasa Arab. Ngaji sikit bahasa Arab. Kalau dok tak boleh buat gitu. Dia bukan ingin baca surat khabar, asma'u rusulin bi Qur'anin alaika tajib. Dia ada ilmu arud. Wa Nuhun, Idrisu, Ibrahimu, wal Yasa'u, Ishaqu, Yaqubu, Ismailu, Salihuhum, Ayyubu, Haruna, Musa, ma'a Syu'aibihim, Dauduhu, Dun Uzairun, Thumma Yusufuhum, Lutun, Ilyasu, Dzulkifli, Awid, Tahada, Yahya, Sulaimanu, Isa, ma' Muhammadihim. Gitu. Panjang pula dia tu. Nama segala rasul yang tersebut dalam Quran tu wajib atas kamu mengetahui akan satu-satunya nama tu atas jalan tafsir terperinci. Ni yang disebut ni. Dia ringkas dalam satu syair saja. Pertama Adam. Ejaan pun kena betul ke? Ejaan bahasa Arab tu. Dia jangan Adam pula. Adam tu tak ada. Nama anak dia eja Ain Dal Mim. Habis anak tu tak ada. Nama dia apa dia? Nama dia Adam. Nampak macam Ain sikit. Tengok makna salah. Nak buh nama Nabi Adam pergi bubuh Ain. Adam tak ada tu anak tu. Anak ni ada tak ada? Ada. Tu kata nama Adam, tak ada tu. Dan Zakaria. Dia tak ikut apa? Dia tak ikut tertib lah. Dan Zakaria, dan Yunus, dan Nuh, dan Idris, dan Ibrahim, dan Ilyasa,
dan Ishaq dan Yaqub dan Ismail dan Saleh dan Ayub dan Harun dan Musa dan Syuaib dan Daud dan Hud dan Uzair. Uzair ni khilaf. Tu yang kata 26. Uzair ni pandangan muktamad bukan rasul. Dan Yusuf dan Lut dan Ilyas dan Zulkifli dan Yahya dan Sulaiman dan Isa dan Muhammad. Memang nak khatam lagi tak ni? Baca saja. Tak ada apa lah. Yang mai bab rasul senang. Sekali kuliah boleh semungkau setengah. Lama-lama khatam. Tak lupa dah ketuhanan habis. Kira dah alim belaka bab ketuhanan mak rasul pula. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kata qil pula dah dia berbagi khilaf. Kata qil, kata sebagian ulama. Bagian ulama kata apa? Zulkifli itu Ilyas. Ada kata gitu. Ada kata Zulkifli ni bukannya Zulkifli itu ialah Ilyas, orang yang sama. Ada yang kata berbeza. Tu. Dan kata qil, kata sebagian ulama pula, ia Zulkifli itu ialah Yusha bin Nun. Nama Nabi namanya Yusha bin Nun. Ada yang kata Zulkifli itu ialah Yusha. Yusha ni kalau kita kata beza dengan Zulkifli, Yusha ni pandangan muktamad bukan rasul, dia Nabi saja. Dan kata qil, kata sebagian ulama, ia Zulkifli itu Zakaria. Macam-macam. Dan kata qil, kata sebagian ulama pula, ia Zulkifli itu Khurbuqail. Nama pelik-pelik. Bukan. Silap. Bukan ni. Kata qil, kata sebagian ulama, ia Zulkifli itu ialah Hizyaqil. Gitu ada zai tu, bukan ra. Hizyaqil. Gitu. Nama pelik tu. Belik lidah. Dan yang ulul azmi. Tengok nombor 3. Nombor 3 ke nombor berapa tu? Nombor 2 ke 3? Kat bawah tu tepi tu. Kalau kita jauhi kat tepi bawah kali. Dia tulis qauluhu ulul azmi. Kata musannif ulul azmi, yakni yang mempunyai menanggung pekerjaan yang payah-payah dan yang masyaqqah. Iaitu seorang rasul, seorang nabi yang sepanjang hidup dia ada ujian-ujian sehingga menyebabkan dia tu susah dan payah dalam mengharunginya. Tu ulul azmi. Jadi ulul azmi pula berapa orang? Dan yang ulul azmi itu 5 orang. Pertama Nuh. Ni kena ikut turutan ni memang ikut turutan ni. Dia tak boleh lebih kurang. Muhammad lu jangan. Nuh paling kurang. Dan kedua Ibrahim. Dia tak ikut turutan juga. Patutnya yang kedua Isa. Tak apalah. Dan ketiga Musa. Dan keempat Isa. Patutnya Ibrahim sini. Dan kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat formula tu lah. Muhammad, adik-beradik dia, lebih kurang keturunan dia Ibrahim, lepas tu Musa, Isa, Nuh. Dan kata qil, kata sebagian ulama, Adam daripada ulul azmi. Adam pun ulul azmi juga. Tapi bukan pandangan muktamad lah. Maka jadilah 6, yakni 6 orang rasul dengan dia dengan Adam. Jadi 6 orang rasul lah pula kalau campur dengan Adam. Dan ada pula yang kata Nabi Ishaq pun masuk juga, Nabi Ismail pun masuk juga. Tu semua bukan muktamad belaka lah. Dan yang mempunyai kitab itu kitab yang diturunkan lah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Musa Taurat. Dan Isa Injil. Dan Daud Zabur. Noktah 4 tu. Maka kepada Nabi Muhammad Quran, orang sebut dah, dan dinamakan Furqan. Nama Quran berlambak lah. Al-Furqan, Ummul Kitab, Az-Zikru dan sebagainya. Dan kepada Nabi Musa Taurat. Dan kepada Isa Injil. Dan kepada Daud Zabur. Dan kepada Adam 10 suhuf. Suhuf ni lembaran kertas. Kertas lagu mana? Wallahu alam. Dan kepada Syith 50 suhuf atau 60 suhuf. Khilaf. Dan kepada Idris 30 suhuf atau 50 suhuf atas kata setengah riwayat. Dan kepada Ibrahim 10 suhuf atau 30 suhuf pada satu riwayat.
Okey, silap. 30 suhuf tu noktah, batu ayat baru. Dan pada satu riwayat, dan kepada suhuf, yang ini diberikan juga, dan kepada Musa, yang ini diberikan juga kepada Musa suhuf dahulu, yakni sebelum daripada Taurat, 10 suhuf. Ada kata gitu. Sebelum Taurat dia dapat 10 suhuf dulu, baru dapat Taurat. Taurat tu dapat sekaligus dekat Bukit Tursina tu, 40 hari tu. Dan pada satu riwayat kepada Nabi Nuh, 20 suhuf. Maka jumlah kitab yang diturun daripada langit itu atas riwayat ini 184 noktah. Yang masyhurnya 104 buah kitab juga. Tu yang masyhur. 104 ya. 100 suhuf, 4 kitab. Kalau hak tadi, jumlah tadi tu, dia kali-kali dia tambah-tambah jadi 184. Tapi pandangan mu'tamadnya wallahu a'lam. Tu pandangan mu'tamad lah. Jumlah sebenar wallahu a'lam, yang tahu secara tafsir Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kerana sebut dalam Quran. Patut ada kewujudan suhuf-suhuf. Siapa yang dapat tu pun ada khilaf. Maka adapun yang wajib atas mukallaf mengetahui pada hak mereka itu rasul, dengan jalan tafsil, dengan jalan terperinci. Itu 3 perkara. Yang ni 3 sifat ya. 3 sifat. Ada setengah 4 sifat. Dia khilaf lah. Ada ulama 3 sifat ya. Siddiq, amanah, tabligh. Dia tak campur fatanah. Sebab apa? Sebab faham kata tabligh, dia menyampaikan, maka dia pun bijak lah. Ada setengah dia tambah juga al-fatanah, cerdik. Maka dia kata seperti kata Syekh Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihim as-sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.